Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar kepada semua peserta-peserta seminar pada hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan rahmat dalam suasana dunia pandemik COVID PKP 3.0. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama dalam norma baru, dalam platform baru, untuk kita bersama-sama hari ini untuk kita mendengar dalam seminar penyelidikan dan pendidikan dalam pertandingan Universiti Pendidikan Peringkat Kebangsaan ataupun dinamakan NCERIC 2021 yang dianjurkan bersama dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru, Pengkalan Jepang, Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Fakulti Pendidikan Malaysia Malaya, Pusat Teknologi dan Pengajaran Multimedia Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, UiTM Kampus Cawangan Macang, Kolej Politek Mara Kota Baru serta Majlis Dakwah Islam Negeri Kelantan. Saya dengan ini mengucapkan mengalu-alukan ke semua ahli-ahli peserta, ahli-ahli panel dan para ucap utama juga dalam seminar dan simposium kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih di atas undangan daripada pihak pengajar, terutama daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru Kelantan untuk memberi untuk saya berkongsi tentang beberapa perkara baru dalam pendidikan terkini di negara kita Malaysia. Alhamdulillah, saya lihat objektif seminar pada hari ini pun cukup jelas, iaitu memperkasakan fungsi institusi pendidikan guru terutama dalam suasana baru, suasana COVID, dan juga kita kongsi pengalaman dan penerokaan kajian terkini dalam pelbagai bidang pendidikan, termasuklah insya-Allah melalui pengajaran seminar ini. Dan juga kita dapat meningkatkan sumber rujukan keilmuan, menyebarluaskan penemuan amalan terbaik, the best practice dan innovation dalam pendidikan, membina jaringan, dan juga kita dapat menerbitkan hasil-hasil kajian dalam jurnal-jurnal dan dalam dapatan seminar kita pada hari ini. Dalam kesempatan ini, dalam ucap utama, saya Rahman Azizi daripada Kolej Universiti Antarabangsa PIKOM di bawah Majlis Agama Islam Melayu Persekutuan ingin berkongsikan satu tajuk, iaitu ialah cabaran pendidikan semasa pandemik COVID. Pandemik COVID-19, apa yang berlaku pada sektor pendidikan negara dan dunia. Alhamdulillah, kita telah melihat satu perkara baru, iaitu kita dah ada norma baru pada ini. Kita dapat berkongsi seminar walaupun kita berada di mana saja. Agak mudah dan agak senang sekarang dengan adanya webinar dan ada seminar seperti ini. Jadi negara kita bermula dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seawal Mac pada tahun 2020 setelah pandemik COVID melanda dunia, bermula di Wuhan, China, dan dikatakan Malaysia juga mendapat wabak ini dengan adanya kedatangan beberapa pelancong daripada negara China. Daripada situ negara membuat beberapa fasa pertama, kedua, ketiga, keempat dilaksanakan fasa PKP tadi, menyebabkan terutamanya ialah menyebabkan gangguan yang sebenarnya ialah kepada penutupan sekolah. Kita lihat daripada kajian UNESCO dan UNICEF dan Bank Dunia melibatkan 150 negara ditutup persekolahannya. Daripada situ menyebabkan gangguan kepada persekolahan kanak-kanak, walaupun singkat akan meninggalkan impak negatif berpanjangan. Satu kajian menganggarkan kesan kehilangan pendidikan global ini akibat penutupan sekolah selama 4 bulan baru-baru ini, peringkat awal PKP, melibatkan dana 10 trilion yang cukup besar dari segi kehilangan pendapatan. Dan penutupan sekolah berpanjangan juga turut menyebabkan pelajar negara kehilangan jumlah besar bakal kehilangan jumlah besar potensi atau bakat kerana mereka telah tertinggal dalam pelajaran selama 4 bulan. Malah ini digambarkan untuk menggantikan kembali mereka punya kehilangan tadi agak sukar. Dan dalam laporan ini juga 108 negara kehilangan purata 50 hari pengajaran secara langsung kepada pelajar akibat daripada penutupan sekolah. Dan pada akhir September lalu, hampir separuh populasi pelajar global masih lagi berdepan penutupan sekolah. Sehingga hari ini kita masih lagi pun sekolah dibuka baru-baru ini sekejap, tapi ternyata kita juga melihat trend perkembangan COVID-19 agak meningkat dengan pembukaan sekolah, dan akhirnya sekolah ditutup kembali dan kita sekarang berada dalam PKP 3.0. Daripada kesan itu juga, penutupan sekolah menyebabkan hilang peluang belajar dan menyebabkan mereka terkesan. Dan antara yang berlaku juga ialah
peperiksaan utama di dunia dan juga di Malaysia terutamanya dibatalkan. Kita lihat bagaimana peperiksaan UPSR pada tahun lepas dibatalkan, dan juga baru-baru ni ialah PT3 pun juga dibatalkan. Ini adalah melibatkan seramai 450,000 calon UPSR dan 400 lebih ribu calon P3. Kita lihat dekat hampir 1 juta anak-anak kita tidak mendapat peperiksaan yang seperti mana kita buat sebelum ini. Justru ini adalah satu kesan besar kerana anak-anak tidak dapat mendapat peperiksaan ataupun taksiran pembelajaran. Ini akan memberi kesan kepada pendidikan seterusnya untuk kita menilai tahap kemampuan dan juga tahap prestasi mereka. Dan daripada susulan penularan pandemik ini juga menyebabkan kira-kira 1.5 bilion pelajar dan keluarga terkesan di seluruh, menyebabkan mereka terpaksa berpindah kepada ibu bapa untuk menolong mereka sewaktu mereka berada di rumah. Ini pun satu cabaran yang besar, menyebabkan guru-guru terpaksa membuat platform-platform pendidikan dalam bentuk online atas talian, dan juga guru dan ibu bapa di rumah juga terpaksa bekerjasama untuk membantu anak-anak mereka yang dulunya tugas itu diserah kepada guru, sekarang ibu bapa pula mengambil alih tugas tersebut. Dan daripada situ kita lihat banyak talian platform-platform pengajian telah diadakan dalam atas talian, di televisyen, dalam radio, dalam khabar juga, dan menyebabkan kita tahu bahawasanya walaupun pemindahan ini ke arah platform yang baru, tapi tidak semudah seperti yang disangka, kerana tidak semua peluang ataupun ruang ataupun akses, terutama dalam bentuk internet ataupun teknologi yang ada pada semua negara, termasuk kita di Malaysia juga. Contohnya juga kita lihat sebanyak 36% menyatakan platform pendidikan dalam talian sangat berkesan, manakala 58% menyifatkannya sebagai berkesan khususnya dalam negara berpendapatan tinggi. Namun di negara-negara yang berpendapatan rendah bagaimana? Itu yang persoalan yang timbul. Jadi melihat pada ini, kajian daripada UNESCO dan kepada Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa menganggarkan setakat Mei lalu hanya 40% pelajar yang terbabit tidak mendapat akses internet. Jadi itu merupakan satu kegagalan untuk mereka mendapat akses internet. Akhirnya mereka tidak dapat pembelajaran atas talian, yang mana itu yang medium yang ada sekarang, yang menyebabkan mereka tercicir, menyebabkan mereka akan tertinggal. Disebabkan laporan itulah kita lihat di Malaysia juga, kita lihat walaupun 53% daripada kajian itu 53% isi rumah seluruh dunia dihubungkan dengan internet, namun jumlah pelajar yang agak mendapat internet itu tidak sama setiap negara dan juga setiap di daerah kalau di Malaysia ya. Okey, dan kalau kita lihat baru-baru ni satu data telah laporan menyatakan 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet dan telefon pintar, komputer ataupun peranti mudah alih. 52% itu lebih pada separuh untuk memastikan pembelajaran ini berlaku. Dan kita lihat ada video-video tular tentang pelajar Malaysia di Sabah, Vevonah contohnya, terpaksa panjat pokok, dan baru-baru ini didedahkan satu pelajar daripada itu yang daripada Universiti Malaysia Sabah, Vevonah, yang terpaksa panjat pokok, dan berlaku juga pada student UPSI yang mana di pelajar Sarawak terpaksa panjat pokok juga kerana tidak ada akses internet. Jadi daripada situ kita lihat Malaysia juga tidak terlepas daripada masalah ini, dan hampir 36% ataupun 1.8 juta pelajar tidak ada akses pembelajaran talian dengan masalah berbagai faktor lah ya. Mungkin line internet, mungkin kreditnya, kuota dan sebagainya. Angka mencecah 2 juta ini juga adalah melibatkan generasi muda kita tidak mendapat kualiti pendidikan yang bagus dan tidak mendapat akses internet tadi. Jadi ini kita agak khawatir kerana mereka akan tertinggal dari segi sudut pembelajaran. Maka dilihat kerajaan terpaksa menggunakan pelbagai cara dan langkah untuk memastikan supaya akses internet, liputan internet ini terus dapat diakses. Seterusnya juga kajian daripada masalah mental kanak-kanak, tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2019 melihat sebanyak 424,000 kanak-kanak Malaysia mengalami masalah kesejahteraan kesihatan mental. Ini adalah satu benda yang kita lihat bagaimana pendidikan
memerlukan pendidikan yang berkualiti, pendidikan yang seimbang, dan pendidikan yang berterusan agar dapat menangani masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak tadi, terutama para pelajar ya. Saya nak buat satu quote bagaimana Peter Drucker, salah satu guru dalam manajemen pengurusan, the greatest danger in the times of turbulence is not the turbulent, it is act with yesterday logic. Okey, bermaksud ialah kita tahu sekarang pandemik itu memang sudah satu masalah yang besar, tetapi yang lebih penting ialah apa langkah dan apa tindakan kita seterusnya. Itu yang lebih penting daripada masalah pandemik. Pemimpin dan juga pihak kementerian sepatutnya mempersiapkan diri dan seharusnya sudah mengubah norma-norma baru, cara-cara kita membuat pengajaran dan pembelajaran. Terutamanya kita lihat daripada kajian Peter Drucker yang sama tadi, dia mencadangkan dengan juga daripada Fullen, mencadangkan 5 tindakan utama, iaitu pertama ialah menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks. Disebut sekarang dipanggil VUCA, iaitu VUCA, volatile, uncertain, complex dan ambiguous, iaitu sangat tidak ketentuan dan sangat tidak pasti. Jadi kita harus menyelesaikan masalah sekitaran ini yang kompleks ini dengan satu penyelesaian yang lebih praktikal dan lebih fleksibel. Perkara kedua, dicadangkan kita mengamalkan komunikasi berkesan. Dengan tidak adanya komunikasi face to face, bersemuka, maka atas talian kita perlu ada banyak lagi cara-cara untuk kita lebih berkomunikasi secara berkesan, mempunyai flexibility, mengaplikasikan teknologi terkini serta menggabungkan konsep lama dan baru. Kita tidak boleh lagi terlampau rigid, terlampau jumud dengan kaedah yang lama ataupun silibus yang lama. Kita harus memperbaharui dan mempertingkatkan lagi. Dari sini kita lihat untuk memberi kecekapan dalam perubahan dan juga kepimpinan pendidikan itu, kita lihat guru atau pemimpin merupakan satu ejen yang sangat penting untuk mengatasi dan juga menangani perubahan ini. Baik, dunia yang penuh VUCA tadi, kita kata pemimpin sentiasa bersiap sedia, peka terhadap perubahan dan dinamik dalam pengurusan dan kepimpinan. Semasa berlakunya sesuatu di luar jangkaan, pemimpin perlu cekap dalam mengadaptasi perubahan yang mendadak, menambah baik proses membuat keputusan, decision making, kreatif, membuat keputusan secara collaboration, dan yang paling penting juga kita mempunyai kebolehpercayaan ataupun trustworthiness. Jadi dengan kata lain, pemimpin dan para guru terutamanya yang akan menjaga anak dalam persekolahan merupakan faktor utama perlu mempersiapkan diri dalam apa jua bentuk dan perlu juga mengadaptasikan dengan keadaan yang ada pada sekarang ya. Kita lihat juga krisis pandemik COVID-19 dan PKP yang berterusan ini menyebabkan kompetensi penggunaan komunikasi atas talian cukup berlaku dengan begitu perancak. Kita lihat bagaimana Google Meet, Skype, Edmodo, Moodle dan sebagainya digunakan, Google Classroom digunakan secara meluas. Jadi dari sini kita lihat bagaimana guru seharusnya terus menyedari akan keperluan ini, dan kita telah pun migrate, telah berpindah kepada aplikasi-aplikasi ini. Jadi kegagalan menguasai komunikasi yang berkesan akan mengibatkan sistem penyampaian, perkongsian dan penjangan maklumat kepada warga, para pelajar terutama kurang jelas, mungkin menjadi celaru. Dan mengikut Global Digital Report 2019, Malaysia menduduki kelompok kelima tertinggi dunia dan tempat teratas di Asia Tenggara yang menggunakan media sosial atas talian. Dan dilihat juga Malaysia cukup tinggi, kita ada 80% pengguna menggunakan 80% dengan pengguna menghabiskan purata 8 jam 5 minit sehari dalam talian. So memang agak tinggi. Kita telah migrate. Dan kita lihat di sini juga tidak terkurang juga pihak penjawat awam telah banyak menggunakan sistem-sistem online, iaitu kita lihat bagaimana pembelajaran sektor awam pun telah migrate kepada WhatsApp, Telegram, Skype, Google Meet dan banyak menggunakan video conferencing. Dan kita lihat juga kesan ini, walaupun kita telah migrate penggunaan teknologi ini, dia dilihat dapat menjimatkan keuangan dan juga masa. Saya ambil contoh untuk webinar pada hari ini, kita tak perlu datang bawa kereta, tak perlu pergi parking, tak perlu bayar hotel, tak perlu datang dengan flight, terus atas talian, terus di jari anda untuk klik on untuk join
dalam program webinar pada hari ini. Ini merupakan satu kita katakan satu aspek yang positif telah berlaku dalam peralihan kita punya pengajaran dan pembelajaran atas talian tadi. Seterusnya kita lihat Kementerian Pendidikan juga telah Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun banyak menggunakan online atas talian seperti webinar macam ni, EduWeb TV, online quiz, dan saya tengok ada Teach for Malaysia yang telah berkolaborasi dengan satu yayasan membinakan dengan pelajaran atas talian bagi memastikan semua pelajar Malaysia mendapat secara terus pembelajaran daripada rumah sepanjang penutupan sekolah. Contohnya melalui aplikasi Frog Play Mobile. Dan kita lihat juga Perpustakaan Negara Malaysia pun telah menggunakan banyak online portal untuk dibuat pinjaman buku atas talian secara percuma. Jadi kita lihat sudah banyak inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan, dan insya-Allah kita lihat dengan pandemik COVID yang agak tidak menentu ini dan kita tidak tahu sampai bila penghujungnya. Jadi kita lihat ada beberapa cadangan yang saya kira memang agak penting. Pertama, perlunya kompetensi pemimpin dan guru daripada aspek ASK, itu attitude, skill dan knowledge, perlu dipertingkatkan, diperbaharui dan fleksibel mengikut situasi. Dan saya lihat juga dengan adanya pandemik COVID ni, pihak sekolah, pihak guru-guru perlu adakan emergency response team. Kalau kita di universiti kita ada OSHAC, itu ialah Keselamatan Kesihatan dan Pekerjaan. So saya lihat sekolah pun perlu ada emergency response untuk kita menangani COVID ini. Dan seterusnya ialah kalau di negara-negara barat mereka banyak menyediakan dana-dana bantuan dan juga insurans untuk kita untuk kita menjamin supaya aspek pendidikan ini dapat diteruskan dengan walaupun dengan ada bencana. Seterusnya kita perlu lihat pendidikan berimpak tinggi dan pendidikan merentas ilmu pendidikan. Yang ini kita lihat bagaimana kita harus bermigrasi kepada online platform atas talian yang mana mereka telah pun menawarkan kemudahan dan menawarkan pelbagai aspek untuk kita uploadkan kita punya lecture notes, kita punya pengajaran tadi. Dan seterusnya juga penerokaan kepelbagaian alternatif penyampaian maklumat dan pengetahuan. Ya, kita lihat guru-guru harus kreatif. Saya lihat ramai guru-guru pun menggunakan banyak platform, tidak hanya Google, tidak hanya Skype, WhatsApp, ada yang call, ada yang menggunakan Instagram, menggunakan Telegram. Kita lihat sosial media cukup banyak. Dan ingin saya kongsikan juga dengan berlakunya pandemik COVID ini, banyak institusi dunia, pendidikan dunia telah pun berubah ke arah online, ke arah atas talian. Kita lihat bagaimana online platform universiti-universiti terkemuka dunia telah pun menawarkan kursus-kursus secara online. Saya ambil contoh Udemy mempunyai lebih pada 200 juta orang pelajar dan sebanyak 1 juta courses ditawarkan atas talian. So kita lihat bagaimana besar yang peluang. Dan saya lihat juga beberapa pusat-pusat tuition di Malaysia telah pun berpindah ke atas talian, dan mereka dulunya hanya tertakluk kepada geografi itu, tapi sekarang dengan ada online platform, saya lihat MC Plus contohnya, Matematik Maths Clinic, mereka ada dalam lebih 100,000 orang pelajar. Kalau dulu hanya tertakluk ataupun terikat di geografi location masing-masing, tapi dengan adanya online platform, mereka dapat mengambil student yang begitu besar seluruh Malaysia, dan setiap masa very flexible dan boleh rewind dan boleh tengok balik semua lecture note dan syarah-syarahan secara online, dan boleh rewind ikut masa dan ikut keperluan masing-masing. Jadi saya lihat dalam ucapan pertama sekali ini saya mengucapkan selamat berjaya pada semua peserta-peserta seminar pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam pandemik COVID ini kita dapat membantu sama lain, dan kita sama-samalah menguatkan diri kita, guru-guru terutamanya, dan pergi kursus-kursus dan untuk kita menguatkan supaya kita boleh menggunakan atas talian pengajaran atas talian ini lebih efektif dan lebih efisien. Dengan itu saya mengucapkan selamat berjaya dan insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.